Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Di Yaman yang memungkinkan kuasa-kuasa barat campur tangan di Yaman. Di masa itu rakan-rakan Arab meminta jasa baik emas yang ada hubungan dengan rakan-rakan di Yaman untuk menyelesaikan masalah tersebut. تشرف العز بدعوة الصحوة المعالي لتوصل الشيخ عبد الهادي أوام نائب الرئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلمته الافتتاحية. İslam Partisi Genel Başkanı Abdülhadi Avank Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Di Yaman yang memungkinkan kuasa-kuasa barat campur tangan di Yaman. Di masa itu rakan-rakan Arab meminta jasa baik emas yang ada hubungan dengan rakan-rakan di Yaman untuk menyelesaikan masalah tersebut. تشرف العز بدعوة الصحوة المعالي لتوصل الشيخ عبد الهادي أوام نائب الرئيس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كلمته الافتتاحية. İslam Partisi Genel Başkanı Abdülhadi Avank Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يشفو أحد غيرك. Wahai Tuhan kami, hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan. Apa yang tak boleh dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahmat-Mu, dan kurnialah petunjuk kepada kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami, dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al badrud duja was sirajul munir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Marilah sama-sama kita memperingati peristiwa Fathu Makkah, ataupun membebaskan Mekah daripada jahiliyah, yang berlaku pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, yang menjadi titik tolak yang penting kepada kekuatan Islam yang bertapak di benua Arab. Apabila selepasnya berduyun-duyun kabilah-kabilah Arab datang menganut agama Islam, peristiwa yang penuh pengejaran kepada kita bagaimana pendekatan konsep memulakan perdamaian dalam hubungan kaum dan antarabangsa yang dibawa oleh Islam, memberi kekuatan untuk membebaskan Mekah daripada jahiliyah. Yang berbeza dengan membebaskan tanah air daripada penjajahan asing. Walaupun sebahagian besar sebenarnya Arab di masa itu ditakluk oleh penjajah Parsi dan Rom. Namun Nabi SAW memulakan perjuangan membebaskan bangsanya sendiri daripada jahiliyah. Membebaskan tanah airnya sendiri, Makkah, daripada jahiliyah, kaum bangsa dan keluarganya sendiri. Dan mesej Islam itu untuk seluruh manusia di seluruh dunia, bukan untuk bangsa Arab saja.
Pendekatan dilakukan selepas perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian isi kandungannya sangat berat sebelah pada zahirnya. Apa yang tersurat seolah-olah menyerah kalah. Tetapi yang tersirat lebih penting daripada itu, yang hanya dipahami oleh Rasulullah SAW dan diterima oleh para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan mereka tidak nampak di sebaliknya. Mereka nampak yang tersurat sahaja, seolah-olah mengalah. Apabila ditulis perjanjian Hudaybiyah itu, tidak membenarkan permulaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebut Allahumma sahaja. Tidak membenarkan ditulis Muhammad Rasulullah, yang buat perjanjian dengan Suhail bin Amr. Ditukar oleh Muhammad bin Abdullah. Mana-mana orang Islam yang beriman berhijrah ke Madinah, hendaklah dihantar balik. Mana-mana orang Islam yang murtad pergi ke Mekah, tak boleh dihantar balik. Nabi dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum yang telah memakai ihram untuk mengerjakan umrah, tak dibenarkan berumrah pada tahun itu. Hendaklah ditangguhkan pada satu hadapan. Mereka terpaksa bertahalul, membayar dam, menyembelih ternakan untuk membuang pakaian umrah, mengikut ayat diturunkan oleh Allah Ta'ala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Mereka melakukan kerana akur dan menyerah diri kepada Nabi SAW yang dilantik oleh Allah Ta'ala, tanpa memahami yang tersirat daripadanya. Apa yang berlaku di sebaliknya? Kefahaman yang tajam dengan hidayah Allah kepada Nabi SAW bahawa yang pertama, perjanjian itu bermakna pemimpin Mekah mengiktiraf Madinah adalah sebuah negara yang sah dari segi politik. Yang kedua, mana-mana pihak tidak dibenarkan menyerang pihak yang bernaung di mana-mana pihak. Tiba-tiba Bani Bakar yang bernaung di bawah Quraisy Makkah menyerang Khuza'ah yang bernaung di bawah Nabi SAW, menyebabkan mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perkembangan yang berlaku dengan perjanjian Hudaybiyah itu menyebabkan ramai yang masuk Islam kerana tidak ada tekanan penindasan kepada mereka yang masuk Islam bila berlaku damai. Menyebabkan jumlah orang Islam meningkat. Akhirnya Nabi SAW menolak rayuan Abu Sufyan, pemimpin Mekah, supaya mampu balik perjanjian itu. Keputusannya ialah tak diteruskan perjanjian, dibatalkan kerana sudah dilanggar. Lalu diatur strategi yang baik. Strategi yang baik, perkara-perkara lahiriah. Walaupun Allah menjanjikan kemenangan, Islam akan menang, Mekah akan dibuka, ianya tidak berlaku dalam sekelip mata. Ini menguji keimanan orang Islam kepada janji Allah, ketaatan kepada Nabi SAW.
merupakan satu kekuatan rohani yang telah dibina dalam masa perjalanan perjanjian itu. Mereka tegak bersama dengan kekuatan iman. Yang kedua, meningkatnya jumlah orang Islam. Bermakna meningkatnya jumlah bala tentera Islam. Persediaan yang lebih kuat. Nabi SAW merahsiakan perancangan untuk menyerang Mekah. Dia hantarnya pengintip. Walaupun dia seorang Rasul, ikhtiar masih ada. Pengintip untuk mengintip pergerakan di Mekah. Dalam masa yang sama, menghantar tentera peninjau menghala ke arah lain daripada Mekah, supaya mengelirukan musuh seolah-olah Nabi akan bergerak bukan ke Mekah. Apabila terdapat ada kalangan yang cuba nak membocorkan maklumat dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang lemah imannya, dengan menghantar surat kepada pemimpin Mekah melalui seorang wanita, seorang perempuan. Allah memaklumkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi memerintah Sayyidina Ali dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma supaya mengejar perempuan ini satu tempat yang diberitahu oleh Nabi, diberitahu oleh Allah. Kedua sahabat ini berjaya menahan wanita itu dan mendesak supaya diserahkan surat. Setelah diserah surat, mereka sangat setia, sangat beramanah dan berdisiplin, tidak membuka surat itu di tengah jalan. Kedua sahabat radhiyallahu anhuma membawa pulang surat itu untuk dibuka di hadapan Nabi SAW. Bila dibuka, didapati surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Dimaklumkan kepada pemimpin Mekah bahawa Nabi sampai siap. Lalu Nabi bertanya, apa ini wahai Hatib? Hatib menjawab, saya lakukan ini bukan kerana saya munafik, bukan kerana saya tak percaya pada Islam, tapi kerana saya ada keluarga di Mekah dan tak ada pelindungnya. Saya ingin membuat satu jasa supaya tak diganggu keluarga saya di Mekah. Sedangkan orang-orang lain, sahabat yang lain, ada keluarga yang menjaga keluarga yang tak boleh berhijrah. Apabila ada cadangan supaya dia ambil tindakan terhadap pengintip, iaitu hukuman mati, hukuman bunuh, Nabi bersabda tidak boleh kerana Hatib adalah ahli Badar. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mengetahui siapa ahli Badar. Dan Allah berfirman, Ya ahla Badrin, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu buat, aku ampunkan dosa kamu. Dan Hatib adalah ahli Badar, yang menyertai perang Badar yang berlaku bulan Ramadan juga. Peristiwa menguji umat Islam yang sangat dahsyat. Hatib terlibat. Mereka yang hadir dalam peristiwa Badar diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, mendapat imuniti. Maka Hatib dibebaskan kerana jasanya dalam peristiwa Badar. Akhirnya Nabi SAW menggerakkan bala tentera yang jumlahnya 10,000 anggota, berlipat kali ganda daripada peristiwa Hudaybiyah. Ketika bertolak ke Hudaybiyah dahulu, dalam 1,000 lebih, tak sampai 2,000. Sekarang sudah ada 10,000 bala tentera.
Ini peningkatan dakwah Islam selepas Perang Hudaybiyah. Mekah dikepung sampai waktu malam supaya tak dia sedari oleh musuh. Ditubuh pasukan-pasukan mengelilingi Mekah. Dipasang api supaya kelihatan Mekah sudah dikepung. Abu Sufyan yang keluar daripada Mekah sebagai pemimpin untuk mengintip, mengetahui maklumat, telah ditangkap oleh tentera Islam, oleh Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Dan Abbas tu membawa Abu Sufyan menghadap Nabi SAW, memujuknya masuk Islam. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Besoknya tentera digerakkan, mereka berjaya menawan Mekah dengan mudah. Diusahakan perkata berkurung. Dengan diumumkan barang siapa yang masuk ke masjid dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing dia aman. Lalu Abbas minta Nabi sebut, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Masing-masing berlindung di tempat yang diumumkan itu. Di mana slogan pada tentera Islam ialah Al-Yawma Yawmul Marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tiba-tiba salah seorang sahabat daripada Ansar, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kerana tinggi semangatnya menyebut Al-Yawma Yawmul Malhamah. Hari ini hari perang. Abu Sufyan yang masih mu'alaf terasa dengan ucapan ini dan menyebut. Lalu Nabi memanggil Sa'ad bin Ubadah dan beliau telah diturunkan, dilucutkan menjadi ketua pasukan, diserahkan kepada anaknya. Satu tindakan yang bijak. Besoknya penduduk Mekah selepas pesta berkurung ditamatkan, penduduk Mekah keluar beramai-ramai. Dan Nabi SAW mengisytiharkan pengampunan beramai-ramai. Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu semua. Kamu semua dibebaskan. Aku bersikap macam Nabi Yusuf AS terhadap saudara-saudaranya yang mencampaknya dalam telaga sehingga jadi abdi beberapa tahun. Bila saudara-saudaranya menyerah, Nabi Yusuf memaafkan. Kami tiba Nabi Yusuf yang memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Pengampunan ini memberi perasaan yang sangat mendalam. Memaafkan orang ketika berkuasa, ketika punya kekuatan yang hebat, sangat menarik, menyebabkan ramai penduduk Mekah yang masuk Islam. Ada yang menangguhkan dulu untuk masuk Islam. Di sana ada beberapa orang yang disenaraikan sebagai penjana perang, mesti tertangkap dan dihukum walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Segelintir saja dapat ditangkap, yang lain melarikan diri. Sebahagian besarnya datang meminta keampunan, dan Nabi mengampunkan mereka semua. Satu tindakan yang sangat menarik untuk jadi pengajaran kepada umat Islam bila berkuasa, bila memerintah. Tunjukkan kebaikan Islam, keadilan Islam, boleh menarik orang kepada Islam. Kerana mesej kita untuk mengajak manusia kepada Islam, mengajak manusia yang tak masuk Islam supaya berdamai dengan Islam. Islam adalah terbuka. Mengajak orang masuk Islam dengan tidak ada paksaan. Yang kedua, tidak
bertindak sewenang-wenang, memberi kebebasan kepada siapa sahaja yang sanggup bersedia berada di bawah kerajaan Islam. Islam boleh memberi layanan yang adil dan sebaik. Bila mereka melihat kebaikan Islam itu, nak masuk Islam terpulang pada hati masing-masing. Fatah Makkah memberi pengajaran yang sangat banyak kepada umat Islam yang meneruskan risalah Islam selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana risalah Islam ini tidak tamat dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disambung oleh umat Muhammad sehingga hari kiamat. Umat Muhammad bertanggungjawab bukan sahaja untuk Islam diri masing-masing, mesti tunjukkan kebaikan Islam kepada orang, bukan dengan cakap saja untuk berdakwah. Kita saksikan bagaimana bila Islam sudah memerintah, menyebabkan orang akan melihat Islam secara praktikal, menerima Islam secara redha. Di sinilah rahsia mengapa setiap wilayah yang dimasuki oleh Islam tidak menjajah. Islam menyebut Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan Islam di negeri lain, bukannya penaklukan Islam. Berbeza dengan penjajah asing yang datang ke negeri lain. Semua negeri seperti Jalan Sutera di Asia Tengah, bila orang Islam masuk, bukan dengan cara perang, termasuk dengan cara perdagangan di Asia Tenggara sebagai contoh, bila orang Islam masuk, menunjukkan sifat-sifat Islam yang sebenar, menyebabkan manusia boleh terima Islam dengan cara beramai-ramai. Sebenarnya musuh-musuh Islam yang membawa agenda Islamophobia pada hari ini tidak boleh mendedahkan keburukan Islam melalui ajaran-ajarannya. Semua ajaran Islam adalah baik dan benar daripada Allah Ta'ala, petunjuk daripada Allah Ta'ala, tak boleh dinafikan. Tetapi kerana hasad dan dengki mereka, kalangan ahli kitab yang tahu Islam itu tak mengikut kebenaran, dan kerana bermusuh secara sesat dan membabi buta, mereka melawan Islam, melemparkan tuduhan yang tak benar. Ada menjadi tanggungjawab kepada umat Islam pada hari ini untuk menghadapi tentangan ini semua, dakwah ini semua, dengan membuktikan Islam itu adalah baik, bukan sahaja dengan ucapan, dengan tulisan, termasuk dengan amalan umat Islam sendiri. Mudah-mudahan peristiwa Fathu Makkah menjadi ingatan yang diambil iktibar oleh kita semua. Cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.